أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بمئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير، ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. آمين اللهم آمين. عما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Sidang hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, wabil khusus jamaah Masjid Al-Mujahidin, dan secara utama syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat lagi kita sama-sama bertemu diperpanjangkan umur pada tahun baru ini, dan insya-Allah kita mulakan dengan pembacaan kitab pelajaran tauhid, yakni bagi ilmu yang wajib kita pelajari di dalam pengajian fardu ain, kedudukan ilmu yang tertinggi, yakni ilmu akidah ahli sunnah wal jamaah. Kita masih lagi dalam perbincangan di dalam bahagian yang pertama daripada 3 bahagian. Apabila memperihalkan tentang ilmu tauhid, ada 3 teras yang utama disebut oleh para ulama tauhid khususnya, yaitu yang pertama perihal mengenai al-ilahiyat, nombor 2 perihal mengenai an-nubuwat, yang ketiga yaitu perihal mengenai as-sam'iyat. Perihal yang pertama mengenai ketuhanan, yakni perbahasan tentang sifat yang wajib bagi Allah, sifat yang mustahil bagi Allah, dan sifat yang harus bagi Allah. Apabila dibahas tentang sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala ini, jadi ulama tauhid mengatakan sifat bagi Allah ini ada 2, sifat bagi zat, sifat bagi af'al. Contoh, Allah Ta'ala maha memberi rezeki, Allah Ta'ala yang ar-razzaq, itu af'al, perbuatan. Tetapi yang kita sedang pelajari ini namanya jadi sifat bagi zat. Ini paling tidak malam ni kita jelas terlebih dahulu. Jadi sifat bagi zat, yaitu zatnya Allah Ta'ala yang wajib wujud, yang wajib ada. Jadi yang kedua yang telah
kita bahas, yakni Allah itu kewujudannya tiada mula, yakni sedia ada. Telah pun kita beritahu sama-sama bulan kaji tahun lepas, dalil-dalilnya daripada Al-Quran dan hadis-hadis, juga menurut akal yang waras, tentang Allah itu bersifat dengan sedia ada, yakni qidam. Seterusnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu bersifat dengan bapa, yakni kekal, tidak binasa. Telah kita sama-sama lihat di dalam kitab kita ini dalil padahal dan dalil yang sama pun di dalam ayat yang sama, huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin wa huwa bi kulli syai'in alim. Surah Al-Hadid ayat 3. Dan dalil khusus bagi sifat bapa, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Surah Ar-Rahman ayat 26 hingga 27. Baik, kini insya-Allah pada malam yang berbahagia ini kita akan terus masuk kepada pelajaran yang ke-6. Bagi tuan-tuan yang ada kitab boleh rujuk, ya. Pelajaran yang ke-6, uraian sifat mukhalafatuhu lil hawadith. Apa betul? 10 ke 9? 8. Baik. Berkata pengarang kitab Al-Habib Abdullah bin Ahmad Al-Jufri, sifat wajib yang keempat bagi Allah Ta'ala ialah mukhalafatuhu lil hawadith. Artinya berlainan Allah daripada yang baharu. Baik. Apabila kita masuk kepada pelajaran yang ke-6 ini, bab yang seterusnya ini, ia bersangkut paut dengan pelajaran kita yang dulu. Kalau tuan-tuan ingat, ya, kalau orang tanya pada kita, contohlah orang yang bukan Islam, yang sembah selain daripada Allah, dia kata Tuhan aku pun wujud, dia kata. Jadi kita jawab wujud tang mana? Kan? Wujud lagu mana? Sebab kita dah belajar kan makna wujud bagi Allah Ta'ala itu wujud yang hakiki, yakni apa ni? Sebenar-benar wujud. Wujudnya berhala yang mereka sembah atau apa jua yang mereka sembah ada mula pada penciptaannya, ada akhir pula, ya, pada kebinasaannya. Betul atau tidak? Jadi mereka tak boleh kata ada itu ada, kerana bukan sebenar-benar wujud. Ayat yang kedua sebelum kita masuk ni, mukhalafatuhu lil hawadith, kaitan antara dua, iaitu sifat qidam dan sifat baqa. Makhluk itu selama-lama tidak akan jadi Tuhan. Siapa-siapalah duk mengaku dulu-dulu, katalah Fir'aun, katalah Lamrud, katalah mana-mana, siapa-siapa pun mengaku dia Tuhan. Kita yang mengaji ilmu tauhid ini, kita boleh tolak mentah-mentah orang yang dakwa atau makhluk yang dakwa. Contohnya Dajjal, dia mengaku dia Tuhan. Bagaimana kita boleh menolak sedemikian? Kerana kita tahu, ya, semua makhluk itu tak mungkin jadi Tuhan, sebab tak boleh kumpul qidam dan baqa sekaligus. Ingat tak? Tak boleh. Memang tak boleh. Sama ada dia ada mula, dia ada akhir. Betul tak? Atau dia ada mula tapi dia tak ada akhir. Macam 10 perkara yang Allah kekalkan yang telah kita bahas. Syurga, neraka, arasy, kursi, lauh mahfuz, qalam, roh, jasad para nabi rasul, jasad para syuhada, tulang tajam
zanab, 10 perkara Allah kekalkan. Tapi ada mula tak ni? Ada mula. Justru makhluk selama-lama takkan jadi Tuhan. Sebenarnya masa bab kidam bakar dah selesai banyak hal perkara tentang kesalahfahaman terhadap tauhid. Tinggal lagi bila masuk mukhalafatuhu lil hawadith, mengukuhkan lagi. Kita tengok sifat wajib yang keempat. Bila sebut sifat wajib, apa makna? Wajib pada akal kita. Apa arti wajib pada akal? Akal kita tidak boleh menerima ketiadaannya. Akal kita tak boleh terima sifat itu tak ada pada Allah. Tu ya. Ialah mukhalafatuhu lil hawadith. Artinya berlainan atau berlawanan atau bersalahan. Ikut tuan-tuan nak ikut terjemahan mana boleh saja. Tu ya. Berlainan boleh, bersalahan boleh, berlawanan boleh. Allah daripada yang baharu. Maksud yang baharu, mana baharu? Yang ada mula pada penciptaannya. Itu maksudnya kita kena ingat tarif. Apa makna baharu, apa makna makhluk, apa makna mungkin, mungkinan. Supaya jelas ya. Kita wajib percaya. Bila sebut kita ni tuan haji, kita lah. Siapa? Catatan dia. Sebagai mukallaf. Siapa tu mukallaf? Golongan yang diberati hukum syarak ke atasnya terdiri daripada dua golongan, jin dan juga manusia. Banyak ayat Al-Quran menerangkan tentang mukallaf ini. Antaranya apa nama ayat? Wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku jadikan jin dan juga manusia hanya saja untuk beribadah kepada Allah. Mana tertakluk kepada hukum hakam Allah Ta'ala. Kena dia sebagaimana Imam Al-Alusi sebut dalam tafsirnya, bukan saja liya'budun itu bermaksud menyembah atau beribadah, namun bimakna liya'rifun. Liya'budun bimakna liya'rifun, yakni mengenali Allah. Tu antara lain makna yang disebut. Jadi kita kena mengaji. Kalau tidak kita tak berhenti. Lagi biasa dah kita dengar ayat ini, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Betul? Tidak Allah berarti sesuatu kaum itu, sesuatu hamba, seseorang hamba itu melainkan yang dia mampu untuk tanggung. Kenapa? Sebab bila sebut mukallaf makna dibebani, terbeban, dipertanggungjawabkan pada pundaknya ataupun pada bahunya hukum syarak yang dia tidak boleh, tidak mesti dah dia kena junjung tinggi, iaitu 4 ciri: berakal, baligh, sempurna panca indera, tidak buta dan buka sekaligus, dan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, sampai seruan dakwah Islam ataupun dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa ayat Al-Quran yang lagi kalau kita boleh rujuk yang biasa kita dengar. Contoh ayat yang sering kali diulang-ulang di dalam surah Ar-Rahman itu sendiri, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ayat ini yang bermaksud maka yang mana satu di antara nikmat-nikmat Tuhanmu yang kamu hendak dustakan. Yang dirujuk kepada kamu ni siapa? Yang dirujuk kamu ini orang golongan jin dan manusia. Di situ juga
ayat yang kita biasa baca, sanafruq lakum ayyuhas thaqalan. Surah Ar-Rahman juga, kami yakni Allah Ta'ala hanya akan mengira yakni menghitung amalan dan balasan amalan kamu pada hari kiamat. Siapa kamu tu? Wahai jin, wahai manusia. Kena tahu. Jadi beberapa ayat-ayat Al-Quran tadi itu mengingatkan kita sebagai mukallaf. Kena reti. Sebab tu saya baca tadi, kita wajib percaya kita tu siapa? Mukallaf. Beberapa ayat Al-Quran telah kita berikan menguatkan lagi untuk kita memahami yang kita ini adalah mukallaf. Baik. Bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala berlainan sama sekali daripada segala makhluknya. Bila sebut berlainan sama sekali itu, di sini penting untuk kita memahami, ya, satu persatu ni insya-Allah. Pada hari ini, ya, memandang kita berhenti pun azan, memang tak sempat nak tegang, kita tegang mana dan mana sempat. Kalau nama nak kejut mukhalafatu boleh hawadith, kita baca saja boleh habis. Tapi nak tegang satu-satu ni antara sifat yang penting untuk kita faham. Paling tidak pada malam ini kita tahu Allah Ta'ala itu berlainan, berlawanan, bersalahan sama sekali. Maknanya apa? Buat catatan bagi yang mencatat, Allah tu tak sama dengan makhluk pada tiga keadaan. Tiga tu boleh bahagi dua. Ya. Tiga tu boleh bahagi dengan dua. Yang pertama, Allah itu tidak sama dengan makhluk, ya, pada apa dia? Pada yang 100% sama. Bila sebut 100% sama disebut al-mathil ataupun mithil, semisal, seperti, betul-betul 100% sama. Tidak sama sekali. Itu poin yang pertama. Allah tak sama dengan makhluk 100%. Itu yang pertama. Nombor dua, tidaklah sama Allah Ta'ala itu, ya, pada sudut asyabih, iaitu serupa atau sama walau 1%. Tadi 100%. Ini 1% pun tak sama. Itu kita, kalau kita dapat faham yang ni dulu, malam ni pun dah cukup bagus. Ya. Yang ketiga, ya, tidak sama Allah Ta'ala itu dengan makhluk pada An-Nadhir. Yang diarti maksud An-Nadhir itu yang sama, ya, serupa dengan Allah pada banyak sifat. Nak bagi faham, lebih daripada 1%, kurang daripada 99.9%. Sama dah, langsung tak ada. 100% ke, 1% ke, 90% ke, 10% ke, ya, berapa peratus ke, langsung tak sama. Jadi kita kena ingat, tak sama tu pada yang disebut al-mathil, kemudian asyamih dan juga an-nadhir. Tiga perkara ini itu satu peringkat. Satu lagi yang disebut Allah tak sama dengan makhluk itu daripada zatnya Allah. Tu kita kata pembahagian bagi tiga lagi. Tak sama pada zatnya Allah, tak sama pada yang kedua sifatnya Allah, dan yang ketiga tak sama pada perbuatannya Allah. Paling tidak pada malam ini, ya, poin yang penting ini kita fahami. Tidaklah Allah Ta'ala itu sama dengan makhluk daripada ataupun di
dinafikan 3 perkara yang berkaitan dengan Allah, yaitu al-mazil, asy-syabih dengan an-nazir, dan yang kedua, tidaklah sama Allah Subhanahu wa taala itu pada zatnya Allah, pada sifatnya Allah, pada perbuatannya Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebab itulah apabila kita sebagai mukallaf, cara mengetahui dan juga beriman mengenai mukhalafatuhu lil hawadith itu adalah wajib bagi Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat ini, yakni mukhalafatuhu lil hawadith, yakni berlawanan ataupun bersalahan ataupun berlainan dengan segala yang baharu, yakni tak serupa dengan segala yang baharu ataupun makhluk, dan mustahil atas Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan lawan bagi sifat mukhalafatuhu lil hawadith, yaitu mumatsalatu lil hawadith, yaitu serupa pula dengan yang baru. Serupa yang bagaimana? 100% sama. Lagi yang bagaimana? Yang 1% sekalipun sedikit ataupun banyak ratus, tak sama. Dari sudut apa lagi? Dari zatnya Allah, dari sifatnya Allah, dari perbuatannya Allah. Tiap satu daripada perbezaan ini pada zat, sifat dan juga perbuatan tak sama, walau 100% sama, walau 100% sama, walau banyak ratus sama. Juga pada sifat tak sama pada 100% sama, tak 1% sama atau banyak ratus sama. Juga pada perbuatan tak sama, walau 100% sama, 1% sama ataupun banyak ratus sama. Itu yang perlu kita mengetahuinya, beriman dengannya, dan beriktikad di dalam hati kita. Iktikad itu penting sebab ada orang duduk, contoh orang kalau mengaji kan, kalau dia mengaji, kalau dia ngaji usuluddin sekalipun, tapi hati dia langsung tak berbekas, tak ada simpulan langsung terhadap perkara ini. Jadi alangkah rugi dia reti kalau cerita teori itu kalah kita. Tapi dalam hati dia tidak beriktikad sama sekali. Jadi kita kena mengetahui, belajar ilmu, meyakini 100% yakin dan ada iktikad di dalam hati kita bahawa Allah itu tak sama dengan segala sesuatu yang baharu, ya, sama ada yang baharu itu ataupun makhluk itu dia telah pun ada ataupun belum ada. Belum ada lagi, belum muncul lagi. Sebab apa kita kata belum muncul? Dajjal dah muncul ke belum? Bukan cerita yang masa jumpa di Tamim Ad-Dari itu, Tamim Ad-Dari itu tak. Akhir zaman kan, dia akan terlepas kan? Belum muncul. Jadi bila kita kata tak sama pada sesuatu yang telah ada, juga belum ada. Sebab belum lagi. Di situ. Sebab itu bila mana dia mengaku Tuhan, dulu sebelum dia mengaku Tuhan, belum tertulis kafara di dahinya. Belum lagi. Tapi bila dia mengaku dia Tuhan, barulah terkafara yang dibaca dengan kafir pada dahinya, yang boleh dibaca oleh semua orang beriman. Ini penting iman ni. Walaupun orang tersebut dia ummi, walaupun dia buta huruf, tetapi Allah berikan dia keupayaan boleh baca. Sebab tu iman ni sangat penting. Baik, kita lihat kata pengarang, zat Allah Ta'ala tidak sama dengan zat makhluk. Sifat Allah Ta'ala tidak sama dengan sifat makhluk. Dan perbuatan Allah Ta'ala juga tidak serupa dengan perbuatan makhluk. Jadi kita dah boleh
1% sama walau 1%, dan tak sama walau banyak ratus pada ketiga-tiganya zat, sifat, perbuatan. Baik. Bila disebut tentang tidak sama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pada zatnya, ya, pada zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ya, kita sedia maklum ya, bahawasanya apabila kita menafikan persamaan zat Allah Ta'ala dengan makhluk itu, kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak mempunyai jirim. Baik, apabila dalam pengajian sifat berbulu khususnya, ya, dalam pengajian tauhid, akidah ahli sunnah wal jamaah, apabila disebut zat dan juga sifat, dia merujuk semata-mata Allah Ta'ala. Ini penting untuk kita faham. Bila kita belajar khusus dalam bab tauhid, bila sebut zat, sifat, merujuk kepada Allah Ta'ala semata-mata. Manakala untuk makhluk, dia ada terminologi yang berbeza ataupun takrif yang berbeza, ya, iaitu dinamakan jirim. Yang kedua, arab. Jirim ini diri kepada benda, sesuatu yang mengambil ruang maupun lapang. Dia ada perbahasan dia, jirim, pembahagiannya jisim, ya, dengan jauhar fard, jisim, ada jismun latif, jismun katif. Dia ada perbahasan dia. Ala kulihat, kita kena tahu juga serba sedikit. Sebab apa kalau kita dengar satu orang Melayu sebut makhluk halus, pasal apa makhluk halus ni? Halus juga. Halus juga. Dah. Makna makhluk halus itu jismun latif, sesuatu yang tak dapat dipanca indera kita ni, tak boleh digapai. Tapi malaikat besar, jin ke besar, tu di situ kalau kita nampak, jismun latif, angin, udara. Kita ni ya, makhluk kasar, bukan kasar, maknanya boleh nampak dia panca indera, boleh dipegang dan sebagainya, boleh dirasa, boleh dihidup, macam tu, boleh dilihat, boleh didengar, kan? Yang hak tadi tu tak boleh. Di situ. Jadi maha suci Allah daripada jirim yang memerlukan lapang maupun ruang. Contohnya seumpama kayu, batu, tumbuh-tumbuhan mempunyai tubuh, darah, daging, tulang, sendi, tisu. Maha suci Allah. Sebab itu, ya, maha suci Allah juga daripada mempunyai anggota tubuh badan, tangan, kaki, betis, dan sebagainya, jari dan sebagainya. Kerana apa dia? Allah Ta'ala itu tidak, azan Allah Ta'ala itu tidak terdiri daripada jirim yang memerlukan ruang maupun lapang, tidak mempunyai tubuh, tidak mempunyai anggota, tidaklah ia berpejar, tidaklah ia cecair. Maha suci Allah Ta'ala itu daripada sebarang sifat persamaan, walau 100%, walau 1%, walau banyak peratus. Boleh faham? Tak boleh sama. Kalau sama, apa maknanya? Ianya makhluk. Apa saja yang terdapat di akal pikiran, di hati nurani itu bukan dia. Ini kita kena pegang. Sebab tu kalau ada orang kan, dia masuk tariqah ke, dia meratib ke, berzikir ke, tu tak salah. Tapi bila dia tak ngaji tauhid, sampai dia beribu-ribu dia zikir, tiba-tiba dia dengar suara, wahai hamba-Ku, engkau telah pun diangkat taklif, mulai daripada hari ini tak perlulah kau bersembahyang lagi. Orang yang tahu, dia mengerti, kan? Dia tahu itu bukan Tuhan, kerana Allah Ta'ala itu tak sama dengan makhluk.
makhluk, kalam Allah. Ini kita tak masuk lagi. Kalam Allah tidak berhuruf, tidak bersuara, tidak berbunyi, tidak berbahasa. Habis yang kita baca Al-Quran itu, ini kita kena faham. Al-Quran itu Allah turunkan contoh dalam bahasa Arab. Kalau dalam kitab-kitab yang lain, kitab Taurat ke, Injil ke, dalam bahasa Ibrani, Syriani dan sebagainya, agar manusia dapat memahaminya. Hakikat asal kepada kalam Allah yang sedia ada ni tidak sama dengan makhluk. Itu kembali kita nanti walau kita kalam nanti kita belajar akan sentuh balik dalam bab mukhalafatul lil hadis. Dia tu berhati itu tak salah. Dia yang salah, dia tak ngaji. Dia kata mulai daripada ni hang tak payah sembahyang, dia kata cukup hang pusing biji tasbih dia. Habis Encos bukan salah tasbih tu, tasbih tak salah. Tu tasbih tak salah, dia yang salah. Nampak? Pasal dia tak ngaji, dia tak kenal mana satu Tuhan, mana satu makhluk. Tu sebagai satu contoh. Pasal tu kena mengaji. Ini sebagai anak tangga pertama. Ramai orang yang terus loncat. Faham eh? Dia terus loncat. Dia masjid ni kan ada tangga, betul tak? Masjid ni kan kalau kita ramai-ramai sembahyang Jumaat, saya biasa ni atas juga. Kalau sembahyang Jumaat sendiri, biasa ni atas. Kita tiba-tiba loncat daripada bawah ke atas atau bawah atas ke bawah, macam mana? Tak ada. Baik kan? Jadi tak sama Allah pada zatnya Allah, ya, kerana Allah tidak mempunyai jirim. 2 minit lagi, baik. Mana kita berhenti pada tu pada zat Allah Ta'ala tak sama dengan zat makhluk. Kerana dalam perbahasan sifat Allah tak sama dengan sifat makhluk, bahas panjang lagi. Allah tidak mempunyai arah. 5 minit lagi. Allah tidak mempunyai arah, tidak mempunyai pihak. Bahasa Arab dia berjihah, ya. Jadi Allah tak sama dengan makhluk itu, yaitu Allah dari sudut sifatnya Allah tidak mempunyai arah ataupun berpihak yang lapan pada belah kanan, belah kiri, depan, belakang, atas, bawah, luar, dalam. Maha suci Allah daripada berpihak ataupun berarah. Ini penting. Sebab bila ada orang cakap Tuhan duduk atas, duduk atas. Kita orang mengaji, kita kata Tuhan tak berpihak, tak berarah. Kerana itu sifat makhluk. Pasal itu, biasa dengar tak? Barang siapa yang mengenal dirinya, dia mengenal Tuhannya. Bukan bermakna dia tahu diri dia mengaku Tuhan macam Yapi itu. Tak. Dia kenal diri dia, dia tahu diri dia hamba. Dia berjirim, dia berarah. Dia ni memenuhi ruang dan lambang. Contoh abang duduk di situ kan, saya duduk di sini. Abang memenuhi ruang dan lambang. Sama juga saya ini duduk macam ni, memenuhi ruang dan juga lambang. Bermakna kita berjirim dan berjisim. Jisim kita apa? Jisim katif, kasar. Makhluk kasar. Kalau makhluk halus yang kita tak nampak, gapai dia pun tak boleh. Ada orang kata dapat tangkap pakai video lah, benda. Tak boleh. Tak boleh. Kan? Habis tak ada. Dia tak ada. Ni kata malaikat. Kata, nampak? Dia benda jismullah latif. Tak boleh nampak. Jadi Allah Ta'ala tak mempunyai arah, tak mempunyai pihak yang lapan. Juga tidaklah Allah Ta'ala berada pada salah satu daripada pihak ataupun arah. Sama ada depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah, luar dan juga dalam. Tidaklah Allah berada pada pihak tersebut. Dan juga yang ketiga, tidaklah Allah itu bergerak, tidak turun, tidak naik, tidak datang, tidak pergi dan lain-lain. Ini kita ni, usia kita tak tahu.
walaupun kita mungkin dah berusia tua ataupun masih muda, mati tak pasti bila, betul kan? Jadi yang paling penting bekalan kita khususnya ilmu tauhid ini. Sebab apa? Bila nak mati itu akan ada gangguan-gangguan daripada syaitan. Berupa macam ni, berupa macam tu, dia rupa macam ni, dia rupa macam tu, dia suruh sembah hak ni, dia suruh sembah hak tu. Kalau kita tak ngaji tauhid, kalau tak ada pegangan yang kuat, agak-agak bagaimana tu? Tak boleh faham tak maksud dia? Semua orang pasti lalu ni, mesti akan lalu. Tuan-tuan, puan-puan, saya sendiri dan semua pasti akan melalui. Jadi bila kita kenal kata Tuhan itu tak sama makhluk, dia main macam mana pun, kita tahu itu bukan Tuhan. Sebab itu pernah sekali ada satu orang ulama, bila orang mengajar dia, tapi kan mengajar dia kalimah tauhid, la ilaha illallah, dia kata la. Orang pelik, apa imam ni? Dia kata la, tak. Pasal apa? Takdir Allah Ta'ala, dia belum mati lagi tu, dia belum meninggal. Jadi lepas dia dah baik tu, dia tanya apa yang kata la tu? Dia kata ada syaitan datang begini, suruh aku sembah macam ni. Aku kata la. Bukan dia orang talqinkan dia tu suruh baca la ilaha illallah tu. Dia kata tidak, bukan. Setan tu kata. Tapi suruh dia sembah selain daripada Allah. Dia kata tidak. Penting tak menjadi? Masa tu dah sakrat kan, mabuk nak mati. Kalau orang mengerti, dia kata la. Tapi kalau orang tak tahu tu Tuhan, maka dia barangkali cukup dia buat isyarat tunduk saja, jangan main-main. Cukup dia buat isyarat tunduk saja, jangan main-main. Penting kita belajar, iaitu sifat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tak habis lagi ni. Sifat Allah tak sama dengan sifat makhluk. Allah tidak berubah, Allah tidak bertempat, dan insya-Allah Allah juga tidak terikat dengan masa. Itu pun satu perkara yang kita beriman, dan tidaklah Allah itu sama sifatnya dengan sifat makhluk. Dan insya-Allah kita akan sambung juga perbuatan Allah tidak sama dengan perbuatan makhluk. Jadi yang ada pen, tolong tanda kita berhenti pada sifat Allah tidak sama dengan sifat makhluk. Pada 1 hari bulan 1 2023 Al-Mujahidin, kita akan bahas lebih terperinci lagi pada sifat Allah Ta'ala ini tak sama dengan sifat makhluk. Kemudian kita sambung pada perbuatan Allah Ta'ala tak sama dengan perbuatan makhluk pada kuliah yang akan datang, insya-Allah Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.